السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang bahagia ini boleh sama-sama kita berada di dalam ruangan pengajian malam kita di Masjid Al-Muhajirin sebagai pengajian mingguan lah, untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sebab kita tambah ilmu pengetahuan di dalam diri kita, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah matlamat yang besar sekali dan tandaan bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik terhadap dirinya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala taufikkan kepada diri seseorang manusia yang beriman, senantiasa dia mencarikan ilmu pengetahuan untuk tambah, untuk angkatkan ilmu dia supaya dia tadi itu dapat kemerdaan Allah Jalla Jalaluh. Benda ni Allah Subhanahu wa taala beri jaminan di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sabit daripada riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki baik terhadap dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mentaufikkan kepada dia supaya dia boleh fahamkan agama. Cara kita nak faham agama dalam Islam ni, iaitu pasti kita kena mudarasah, kena mengaji belajar. Ada buku, ada orang syarah, ada masa, adanya tempat untuk kita hasilkan
Benda-benda tadi ialah asbab yang kita kena cari. Asbab yang wajib kita tadi itu perlu kepadanya. Dengan sebab itu, malam ni sebagai membuka pengajian kitab kita hak baru adalah kerana 2 minggu lepas kita telah khitam kitab masalah at-tark. Masalah at-tark tanbihun nabil ila anna at-tarka dalil. Kita ngaji dah masalah tinggal Nabi itu sebagai dalil. Maka jadi kewajipan kita sebagai umat Islam kena ngaji semua masalah tinggal Nabi. Kerana apa? Kerana tidak ada jalannya ruang mana-mana orang mari nak tambah urusan agama, malaikat yang mari balik pintu tinggal Nabi itu. Nabi tinggal, tak wajib kita ikut. Nabi kita buat, bukan semua wajib kita ikut. Tu yang masuk ke pintu tu. Sebab itulah masalah tu kita ngaji dah sekali, kita nak ulai pula. Kita nak pokok kayu kita tadi itu jadi subur, pasti kita kena cara dia. Bukan makna kita pergi tani, kamari kita lepas duduk di dalam kebun kita, tak ada pergi tebah dia, tak ada berbaja dia, tak ada berpagar dia, nescaya ia tak akan jadi subur pokok kayu yang kita tani tadi. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, kena sungguh masalah tu. Karena itu adalah kebenaran yang Nabi SAW akan berbangga dengan kita kerana kita tadi itu ikut jalannya dia semasa kita hidup di dalam dunia. Orang yang langgar perintah yang Nabi, pergi kerja amal ibadat yang Nabi tak kerja, orang ni orang yang tak dapat kemenangan di dalam hidup, orang yang tak lepas daripada tipuan syaitanir rajim dan iblis alaihi laknatullah pada hari akhirat esok. Dengan sebab itu kita tak boleh nak cuai, kita tak boleh nak berhenti daripada kita kena mengaji, kena mengajar, kena sebar. Kenanya kita tadi itu memperlaikkan pula beberapa kali untuk diri kita tu faham dan ummah yang ikut balik belakang tu faham juga. Malam ni kita tukar kitab. Tukar ni kerana muqarrah. Sebenarnya ilmu tadi tu ilmu tulah ya. Cuma muqarrah kita tadi itu tak sewa jadi jemu, jadi wasamu. Kita tukar menu lain sikit. Cuma benda tu lah. Duk ikai-ikai situlah, ayat-ayat situlah. Cuma cara buat teh dia tadi itu agak berlain ni kerana tangi orang lain-lain. Tiap-tiap orang ni dia ada nafas dia tak sama. Dengan sebab itu hamba pilih satu kitab ni. Insya-Allah minggu depan barang siapa itu apa nama kita akan mengadakan kitab ni iaitu kitab Kaifa Nakhtalif. Kitab ni lebih kurang apa nama ni 200 lebih lah. 200 muka lebih kurang tu 215 gitu ya. Kita akan mengaji dalam kitab ni cara kita nak khilaf. Buat apa kita kena mengaji dengan cara kita nak khilaf? Kerana manusia kita ni duduk dalam dunia, ia tak lepas daripada khilaf. Apa makna khilaf? Apabila kita khilaf, pasti kita tadi masa muka pergi mari. Pasti kita tadi bergocoh pergi mari. Pasti kita naik hadus pergi mari ke lagu mana. Kerana kalau kita tak ngaji cara ni, kita tak jadi darat situ. Darat lagu mana jadi tak pandai nak letakkan diri kita, nak duduk dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah agama iaitu masalah bukti keterangan. Manhaj kita Islamiah iaitu Islami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam Nabi Muhammad. Tak kira walaupun kita bahasa Ajami, bukan Arabi, bukan bahasa Arab, bukan berbangsa Arab. Kita orang kecek Jawi, kecek Melayu, bukan bahasa Arab, bukan bangsa Arab, Ciracat, bukan orang Arab. Walaupun begitu, kita beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tadi itu kena ambil cara hak Nabi kita, mari guna di dalam hidup kita. Tak boleh kita nak pakai Islam
pasal Islam tok nenek. Islam tok nenek iaitu Islam yang faham Islam tak kena. Islam ajdaduna wa jaddatuna. Islam tok nenek orang panggil. Apabila Islam tok nenek ni Tuhan sebut dalam Quran. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan bagi mereka Islam tok nenek tu, ta'alau, mari, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, mari kepada ajaran Allah dan ajaran yang diturun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, qalu, wa Islam tok nenek akan jawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup dah bagi kami apa tok nenek kami bawa datang. Itu Islam tok nenek. Islam tok nenek, Islam tak maju. Islam tok nenek, Islam yang menyalahi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tok nenek, Islam yang dicelakan di dalam Al-Quran. Islam tok nenek, Islam yang dikena jajah. Islam tok nenek, Islam yang duduk bawah daripada orang tak beriman. Maka sebab itulah kita orang ngaji Islam pasti kena ngaji Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Islam Nabi Muhammad? Yakni Islam Al-Kitab was Sunnah. Islam hak pasal Quran, pasal hadis. Tiap-tiap orang nak mengajar dalam ini agama, dalam ini ajaran, boleh mengajar. Syarat dia bawa Quran mari, bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa datang mari. Cara nak bawa hadis ni, hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada cara dia. Nak terima hadis Nabi itu macam mana? Satu tangga ke satu tangga, satu tangga ke satu tangga, itu orang panggil Islam Muhammadi. Islam Muhammad. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam ajdadi. Islam pasal tok nenek, bukan lagu tu. Walaupun tok nenek kita akak tak tahu pala bab gapo? Bab sakut pauk kita nak pakai hidup, bagaimana kita nak makan nasi, bagaimana kita nak pakai duit, bagaimana kita nak urus kebun kita, bagaimana kita nak muamalat dengan manusia dengan cara umum. Hak tu tak apa tok nenek. Tapi masalah halal, haram, ni jangan gaduh. Masalah pegenge, jangan gaduh. Masalah amal ibadat, jangan gaduh. Lama kita pegenge ni mek mana ni? Tok nenek. Amalan ibadat ni mek mana? Tok nenek. Halal haram ni mek mana? Tok nenek. Lah, Islam lagu tu bukan. Itu belum daripada kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, lepas itu. Tapi apabila kita mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa dia kita nak? Kita mengucap hari ni nak mengucap sebagaimana sahabat mengucap. Nak lah mana? Sahabat apabila mengucap asyhadu an la ilaha illallah, malaikat nak raya. Semua berhala yang ada di Taif, semua berhala yang ada di Makkahul Mukarramah, semua berhala yang ada di Jaziratul Arab, lantau tanah Arab, ditolak bilicing. Ya tolak bilicing. Tak ada perkara. Malaikat Allah Taala hanya jawab. Apabila ia mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia tinggal habis ajaran lain pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana keterangan ni datang? Di manakah bukti benda ni datang? Daripada sirah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Khalid ibn al-Walid, cuba tengok Mus'ab ibn Umair, cuba tengok Abu Ubaidah ibn Jarrah, cuba kita tengok Ali ibn Abi Talib, cuba kita tengok Bilal, kita tengok siapa lagi di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ar-rijal haula Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang ada di tepi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti besar sekali kata mereka mengucap dua kalimah syahadah ada arti. Mi kuamai bukan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menujung tak berhenti, menengok tak berhenti, tengok cari bama pasal nak cari benda gaib tak berhenti, mengenak orang tak berhenti, main sihir tak berhenti, rengka tak berhenti, menyungutu Tuhan tak berhenti. Apa arti kita mengucap dua kalimah syahadah? Dengan sebab itu hari ni nak waktu ni sekarang lalan ini kita nak tajdid iman kita. Apa yang kita sebut ni, apa yang turun di dalam Al-Quranul Karim. Maka apabila kita kecek gini, ini yang panggil Islam safi, Islam yang bersih, Islam Muhammadi,
Islam hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam ajdadi, bukan Islam tok nenek, maka pasti dalam dunia ni ya ada Islam pesening, ada Islam pesening, Islam pesening. Maka sikap kita sebagai orang nak pegang dengan ajaran Islam sebenar, bagaimana kita nak khilaf di antara kita dengan mereka? Bagaimana kita nak duk muamalah kita dengan mereka? Kita nak duk sesama orang faham Islam kena dah macam mana? Islam hak belum lagi faham Islam kena, bagaimana kita nak duduk? Maka dalam kitab ni dia akan menyata bagi kita satu persatu dengan alasan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Sayyidil Anam, daripada sirah Nabi, daripada pendirian para ulama muslimin. Semua kita akan boleh tengok. Sebab kita ngaji lagu ni, kita ngaji dengan cara bukti. Kita ngaji ni utama sekali, kita ngaji apa Islam. Cuba tanya, kita ngaji apa Islam? Kita terutama pelajar-pelajar yang suka adanya perasaan ataupun adanya niat di dalam dada dia nak ngaji di tanah bumi-bumi para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nak pergi jijak tanah-tanah nabi-nabi, hak nabi-nabi telah jijak, rasul-rasul telah jijak. Soal, kita nak pergi luar negeri, lakah kapal tupai berapa puluh hutan negeri, berapa ratus negeri, berapa jam nak sampai pada bombing ambiak, kita nak pergi apa? Soal, kita nak pergi apa? Pergi kerana nak ikut jalan ni para mereka. Kita pergi kerana nak ubah. Bukan makna kata kita pergi dengan tak pergi benda natijah tu pihak tullah. Lah, tak ada bedah lagi tu. Kita pergi kerana kita nak tengok sing hak baru-baru, benda baru-baru. Apa benda baru? Baru nisbah bagi kita, baru jumpa benda tu kekal ada lama dah. Zaman Nabi 1400 tahun lebih dah. Cuma kita baru jumpa ni hadis Nabi, ni sejarah Nabi, ni pendirian Nabi, ni amal ibadat Nabi, ni akidah Nabi, ni pahaman Nabi. Lagu tu. Sebab tu kita ngaji ni nak kepada kuam perang. Kita ngaji nak jadi adanya panggil perubahan dengan diri kita. Bukan kita ngaji kita duduk tempat tulah. Sebab tu kita cuba nak alihnya kitab-kitab supaya kata kita tadi itu boleh tengok cara-cara kita nak ngaji itu bagaimana. Amba nak tengok sikit daripada kitab ni. Kitab ni insya-Allah kita akan boleh milik lah. Sore-sore tu pakat buat kitab marilah. Nah, kita azal lah katik dalam diri kita ni. Kita nak akad diri kita jadi kata kita ada di tangan kita ni bukti kita nak bawa. Biarlah kita ada ilmu dah pun, kita nak kita musyarakah. Kita bawa kitab, bibit kitab ni tak ada berat mana kali malaikat akan catat pahala bagi kita. Dan kitab ni akan jadi menyaksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada kita tak ada bawa kitab. Kita bawa kitab saja tak padah buat kalah. Nanti tanda apa orang royak. Amba tak ada nak tanda perajaah dengan mereka ni. Hari ni banyak daripada alat-alat canggih untuk nak memudahkan bagi kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan. Tak ada jalan lagi jawab tak payah Tuhan esok kata aku ni tak ada. Tak ada. Nampak tu tak? Maka kitab ni ia ada mukaddimah dia, ada takdim dia. Ada mukaddimah dia, mau nak tengok sikit. Eloklah kitab ni kita nak khilaf lagu mana. Amba nak rakyat nak kecek sikit lagi insya-Allah. Manusia kita ni duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Tuhan rakyat dalam Quran katakan tu. Tuhan rakyat aguan dalam Quran. Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Ni ayat ni lah sebagai pembukaan kita nak ngaji kitab ni. Apa makna wala yazalun? Kalimah wala nafi, zala nafi, hipung di antara nafi dengan nafi makna isbat. Bahasa Jawi kalau mazala makna senantiasa. Senantiasa ni makna duk berlaku semua. Wala yazalun
senantiasa manusia. Jadi lagu mana? Mukhtalifin. Mereka itu ada perselisihan. Selisih ni orang panggil sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Yakni peraturan Allah Jalla Jalaluh di dalam dunia ni. Nak lari tak leh daripada khilaf. Apa makna khilaf? Selisih. Selisih ni tak pasti nak bergurih. Kita ngaji kita ni nak selisih tak saya bergurih. Walaupun tepat sepek, tapi kita nak selisih tak saya bergurih kereta kita harga mahal tu. Apa maksud? Selisih hati. Selisih pasti kena berlaku. Kalau kita lazim tiap-tiap selisih luka hati, kita nak duduk lagu mana dalam dunia? Dengan sebab itu cara kita nak ngaji kitab ni hak Tuhan royak kata kita pasti kena selisih, kita nak selisih macam mana? Kalau hamba nak misal gini mudah. Afanallahu wa iyyakum. Minta Tuhan selamatkan kita semua. Terkadang orang kita Tuhan coba dengan ada sakit di dalam tubuh. Miruk macam tu. Ada sakit di dalam tubuh. Tak kira sakit apa-apa. Pas sakit tadi itu sakit yang bawa kepada meninggal dunia. Tak ada ubat. Sakit kecil manis ke, ada lagu tu. Cuma kita nak buat lagu mana? Nak lari daripada sakit ni, hingga tak hingga dah. Maka kita nak buat lagu mana? Kita nak duduk dengan penyakit itu. Bahasa bomo panggil cak tam yang ngai raca yu ka peruk nan haidai. Bagaimana kita nak duduk dengan penyakit tu boleh? Memang kita ada kecil manis dalam tubuh. Misal kata. Lepas tu kita nak jaga lagu mana? Kecil manis kita tu tak sewi jadi kau teruk. Tak sewi jadi kau mudarat. Nak makan lagu mana? Nak minum lagu mana? Nak berehat lagu mana? Nak jaga cara mikir lagu mana? Nak jaga hati tak sewi serabut macam mana? Ha ni cara kita nak ngaji. Dalam dunia nak pergi jadi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh mana lagu mana? Nak pergi jadi hanya hak tu tulah tak boleh. Tuhan jadi lagu tu dah. Demo kata yo kah? Tak ke Allah Ta'ala kata inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Satu ayat wa ana rabbukum fattaqun. Ini ummah yang satu, maka aku sebagai Tuhan, maka hendaklah mu ibadat pada aku, maka hendaklah mu takwa pada aku. Tak kita ni ummatan wahidah. Tiba-tiba mai royak kata kita ni pasti kena khilaf. Kok mana pula? Dak anta tak faham ayat tu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Makna kita ni ada Tuhan yang satu. Memang Allah Ta'ala kita duduk dalam millah al-Islam yang satu. Quran tu la, Kaabah tu la, Nabi Muhammad tu la, Tuhan nama Allah Ta'ala tu la. Okey kalau kita kecek lagu tu. Tapi kalau kita turun lain rakyat, turun pendetailan, dia tak boleh nak satu. Mana? Baca Quran tak boleh nak sah. Ada apa kiraat? Orang pak apa nama Asia kita baca dengan kira Hafsin an Asim. Hak kita dak baca tu, imam kita dak baca tu Hafsin an Asim. Kalau gi kok Mauritania, gi kok balik Libya, balik tu nya baca dengan qiraatul Warsh. Kalau gi balik Maghribi kok mana nya baca qiraat lain pula. Jadi kita boleh tengok kata Quran tadi hak tu hewat turun mari. Sungguh mari pada Allah Ta'ala hanya jua. Akan tetapi berapa cara yang kita boleh baca? Maka cara tadi yang kita boleh baca tadi itu tu ambil mana? Ambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ambil daripada lain. Tapi benda ni berlaku di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kufur gi mari di antara satu sama lain dengan sebab baca tak sama. Pakat pegang tangan. Mu pegang tangan, heret pergi jumpa dengan orang alim. Ada zaman tu jumpa dengan sahabat, belum pada tu jumpa dengan Nabi sendiri. Nabi kata baca. Abdullah bin Mas'ud kata baca. Dia baca lagu ni bacalah. Kilahuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua ni adalah bagi daripada Nabi belaka.
Maka kita nak ngaji fiqhul khilaf ataupun kaifa nakhtalif, bagaimana kita nak khilaf, cara kita nak khilaf lagu mana. Bagi mereka yang ada hati yang lapang, buka nak terimanya benar hak benar. Saya yakin dalam Thailand kita ni, dalam negara kita ni, kita taklah 90%. 60% ni orang awam nak kepada kebenaran. Sebab tu bukalakon sebagai pendakwah, dai, alim ulama, mudarris, orang nanti mengajar, orang nanti menjelaskan hukum hakam, pasti kena ada pada dengan racakan kita. 90% ni kalau kita kira Islam kita banyak anu. Awam 90% nanti nak terima benar-benar. Memang benar ni. Ada 40%, ni kita tak bak suku lah dia tu. 90% kita, depan kita, boleh kita nak dakwah mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara jelas. Zaman Nabi pun sama. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 90% di kalangan Quraisy boleh terima ajaran Nabi. 40% tak boleh terima. Awak apa? Wak orang kaya. Tak boleh terima. Yang kedua, orang ada pangkat. Yang ketiga, orang ada habuan. Ada tujuan, ada habuan. Yang keempat, orang pesa degil. Pak puak ni kalau Nabi Muhammad tak ada buat kira sangat. Nak ni. 90 ni. Sebab itulah dia kepung puak 90 ni. Siapa kata boleh nak makan, siapa kata ada umur nak duduk, siapa kata dizalimi, siapa tu siapa ni, sehingga diizinkan oleh Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi, suruh tu hijrah dulu. Hajalah dah tu. Nak rakyat kata benar tu hidup berlaku dalam dunia ni benar tulah ya. Cuma bagi mereka yang nampak lah. Mereka tak nampak. Nak kita faham. Kalau kita ayat tadi kita klik mai sikit, Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifin. Senantiasa manusia tu duk ada khilaf. Apa makna khilaf? Sebagai mukaddimah malam ni, ialah kita ngaji gini dulu. Apabila ada kitab, nanti kita bawa pergi sedap sikit. Khilaf ni makna gini. Khilaf kalau kita nak saling bahasa, makna perselisihan. Atau makna molek tu. Benar al-khilafu maknanya perselisihan. Apabila perselisihan, makna lagu mana? Makna hissi. Apa makna hissi? Makna yang boleh kita tengok dengan penderaan lima kita. Boleh sampat dengan sampat tangan. Gapo? Hak khilaf banyak sekali. Hak selisih banyak sekali. Kereta mutu. Memang tu lekak kau ni, kita tubik kau ni. Jadi kata duk selisih ki mari. Kita mari kau jahat, hak ni mari kau kedai buruk nu nak hadak kau nu. Selisih depan masjid kita ni. Itu mana selisih hissi. Lepas tu kalaulah selisih tadi itu tak ada cara nak lari pada selisih, tak boleh. Sebab matlamat manusia tak sama. Orang ni nak kelik kerja, orang ni baru nak pergi kerja, le masa tulah. Nak pergi lari kata tak boleh selisih, tak boleh. Tamai dah. Sistem dunia tu jadi lagu tu. Cuma apa nak misal? Kita nak cara, iaitu gapo dia? Nak letaknya cara nak selisih lagu mana? Sebab cabai pak ni, tempat nak selisih ni, kalulah tidak ada unai-unai belaga tak? Belaga. Sebab tu kena ada api merah. Terkadang api merah tak ada. Kena ada cara-cara pula. Ada syurtah, ada sejadu, duduk situ tunggu pula. Supaya nak jaga manusia. Kalau negeri yang bodoh, negeri Mesir, tak padan dengan api merah, pak ya degih. Kena pakai askar tunggu. Api merah tak ada. Tapi kalau negeri maju, ada api merah buku berapa pun tak langgar. Sebab tu keselamatan di dalam bawa kenderaan negeri maju ni, aksiden dia tak berlaku banyak sangat. Ubatih tak banyak sangat. Itu benar hissi. Maka dalam Islam kita nak masuk benar maknawi. Kita nak lari daripada selisih masalah hukum agama, boleh tak?
Tak boleh. Mana dalil kata selisih ada dalam agama? Saat ni amu akid masalah baca Quran. So lagi masalah hadis pula. Hadis Nabi zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua madrasah besar. Bukan zaman Nabi, maaf. Zaman tabi'in ada dua madrasah besar. Madrasah hadisiyah. Pertama, madrasah hijaziyah. Fak Hijazi, Mekah, Madinah, Taif masuk Fak Hijazi apa ni. So lagi madrasah Baghdadiyah. Fak Daulah Abbasiyah. Jadi dua ni sama-sama ada ulama hadis dia belaka. Hadis hak dalam puak Hijazi ni pun ada ulama hadis. Hak dalam Baghdadi ni pun ada ulama hadis. Maka cara kita nak cek hadis, hak puak-puak ni ada cara dia. Hak puak ni pun ada cara dia. Semua tadi gantung kepada ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai yang beriman, apabila datang pada mung tu orang fasik, royak khabar, maka hendaklah mung tu menyata. Dalam riwayat dalam qiraat lagi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu. So kita tetap molek dulu. Maka dua daripada ayat tersebut tubik jadi dua madrasah. Tubik dua universiti hak besar dalam dunia. Diketuai hak ni, diketuai hak ni. Nawi kita faham. Ni Syu'bah ibn Hajjaj, ni Malik ibn Anas. Malik ibn Anas imam Darul Hijrah. Hak ni Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj. Hak balik ni. Nak royak kata dua-dua ni pun ada cara nilai dia. Cara timbang nak terimanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So situ turun dalam masalah fiqh ni nyata molek. Kita tengok fiqh ahli Mesir dia pakai pendapat Lais ibn Sa'd. Kalau kita tengok fiqh ahli Beirut, Beirut ni puak mana? Lubnan. Pakai pendapat Abu Amr Al-Auza'i. Kalau kita tengok pendapat hak balik Hijaziyah, pakai pendapat Sufyan ibn Uyainah. Kama dia diiringi Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kemudian di Baghdad Imam Ahmad ibn Hanbal, di Kufah Imam Abi Hanifah, Nu'man bin Thabit. Banyak daripada madrasah-madrasah hak sakut paut dengan cara kita nak faham hukum hakim bab fiqh. Jadi semua tadi itu tu kalau kita baca dalam sejarah, fuak balik Hanafi petua haram menikah kahwin dengan fuak Syafi'i. Fuak Syafi'i petua haram jual air kepada fuak Hanafi. Dalam sejarah gitu berlaku. Benda ni amrun waqi'i, benda hak berlaku sungguh. Kita jangan duduk suka apabila kita celak mata tahun apa nama korun ke-15 Islam pasal kita duk tengok ni Islam hak depan kita sekelilingi kita lah bukan lagu tu. Islam kita orang pakai mari 1400 tahun dah. Mana kata sekurang-kurang 13 korong 14 korong dah orang pakai mari. Satu korong ada perselisihan yang tak sama. Misal kita kata ada perselisihan yang tak sama lagu mana? Begini. Masa kita di korun ke-15 ni, gapo peristiwa yang besar sekali berlaku dalam masa kita duduk? Gapo dia? COVID-19. Orang panggil gapo masa kita? COVID. Apabila berlaku muka tu serat tahun 2019. Alamat azkur 2019. Masa tu kita duduk luar negara. Kita tengok di Ka'batul Musyarrafah, di tempat syair, di tempat gapo, sore pun tak ada. Yang tak pernah berlaku dalam sejarah umpama tu. Asal pada masalah semaya kena rapat. Kaki ke kaki. Kalau duk rengai lagu tu, orang pihak, orang Islam tok nenek tu. Rengai duk gitu. Tok demo tu duk situ, demo ni duk sini. Kalau heret rapat, dia kesok pula di kaki dia. Ini yang panggil Islam tok nenek. Bukan Islam Muhammadi. Maka pada asal kaki kena rapat duk gitu. Nampak tak tu? Apabila berlakunya peristiwaan COVID tadi itu dipetuakan ulama zaman kita, lah mana? Wajib kita sembahyang renggah.
Wajib bukan mana sunat. Wajib sembahyang dengan tubik dua daripada kalangan umat Islam. Hai, dia kata tak leh mukhalafah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak kita? Ada tak pendapat tu ulama kita? Orang mengajar, orang mengaji ada tak? Ada, kata ada. Di Malaysia berlaku, Thailand berlaku. Hai, hang ni kata tak leh sebab kemaslahatan kalau rapat lekat penyakit bawa pada mati. Hang ni kata kalau mati syahid. Ha, tengok duk balah. Kenapa tak rupa? Itu hak berlaku zaman kita. Maka orang belum daripada kita, lepas daripada Nabi kita berjaya mata, Nabi kata kena may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup lepas pada aku berjaya mata ni, mu nanti tengoklah berselisih yang banyak. Selisih sungguh tak? Oh, timbul Khawari, timbul Qadariyah, timbul Jabariyah, timbul Mu'tazilah, timbul Jahmiyah, timbul segala-gala benda hak boleh timbul. Siapakah hak lain hak tu banyak perkara. Maka Islam kita tak boleh nak lari daripada mana? Tak boleh nak lari daripada khilaf. Maka kita kembali kepada qadiyah tadi, perden tadi. Timbul ulama-ulama di dalam cara nak faham nas. Sebab dalam Quran ada dua. Dua lagu mana pula? Dalil Al-Quran ada dua bagai. Kalau dalam ilmu usul fiqh dia bagi dua. Pertama, orang panggil Al-Quran dalalatu qat'iyah. Ada Al-Quran dalalatu dhanniyah. Makna kata ayat Quran sendiri itu boleh kita faham dua bagai. Dua bagai lagu mana? Hak ni faham dengan cara putus. Seumpama ya ayyuhallazina amanu aqimus salah. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ha ni qat'i. Hai orang beriman wajib mutaat pada Allah, wajib mutaat pada Rasul. Qat'i. Mukhalafah Nabi, mukhalafah Tuhan tak boleh, haram. Ha tu jelas molek. Tapi mari ayat lain salasata quru. Tiga quru. Al-qur'u dalam bahasa Arab ada makna suci, ada makna haid. Dalam bahasa lugah maka khilaf ulama. Hak ni kata gini, hak ni kata 3 kali suci, hak ni kata 3 kali mari bulan ni. Berbagai-bagai. Daripada mana? Daripada ayat Quran hak tulah. Maka kita nak faham kata apabila khilaf umpama tu khilaf yang boleh kita selisih. Yang tak lazim kita terluka hati pergi mari. Tak lazim kita balah, tak lazim kita bergocoh. Orang Nusantara kita aghlabiyah, ghalib. Kalau ada perbicaraan apa, kalau orang darat ada. Lah mana? Yang pertama sorak. Yo pun tengok bola dah. Lepas tu tak boleh nak sorak. Tu oleh pada bergocoh, bobak atas masjid. Hajalah tu. Makna orang tak ngaji cara khilaf. Misal kata orang tak ngaji cara khilaf dengan cara hissi yang mana misal ya bawa mutu meta 70. Mari mutu meta 200, litah dia. Dia berhenti, lepas mutu dia supah orang. Mari berkocah aku kalau sakit sangat. Jadi buku lah tu. Nawi faham kata orang pesen ni kharban fil aql. Cara mikir dia penuh. Sebab apa? Sebab dia tak pandai nak khilaf. Tak pandai nak selisih. Ada orang macam tu. Bukan tak ada apa ya. Sebab tu parik-parik tu. Dia mau potong kelik kata potong kelik. Potong kelik berik tak akhir mana. Parik-parik. La ilaha illallah. Ni nak ayat kata jiwa dalam yang punah sebab akal fikiran punah. Faham masalah agama? Nanti tepuk tangan, nanti sorak, nanti. Kita tanya dia jawab, tak boleh jawab, itu sorak. Sebab itulah ilmu kita tadi tak terkembang. Apa? Karena kita tak ngaji cara nak khilaf. Benda khilaf nak lari tak boleh. Tiba-tiba kita apabila nak khilaf, kita nanti nak sorak. Apa boleh apa? Sorak sudah tepuk tangan. Mari kita lagi tengok, kita bawa mutu berderah, kita pakai gigi kurang belah pun tak apa, kita nak tinggi sorak.
Nantilah kita pakai sorak, kita tepuk. Akhlak mari, gulu rokok. Sudahnya tu. Gapo boleh pada tu? La syai' tak ada boleh pas sekarang. Sebab tu kita orang nak maju, Islam kita, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita, nak kita pandai khilaf. Cara kita nak khilaf lagu mana? Sebab tu kita pergi negeri Arab. Orang Arab ni dia nak royak khibrah. Sebagai mukaddimah malam ni. Yalah kita tak mahu nak baca buat khulasah daripada kitab lalu, tak nak baca seka-seka lagi. Nanti ada kitab kita baca lah insya-Allah. Orang Arab ni, kalau kita pergi negeri orang maju ni, orang Arab terutama pergi kok Saudi, kok Madinah, kok Mesir, hatta kok Mesir, kok mana. Kabak agama dia maju. Maju agama. Kalau tok guru tanya, ya ke angin. Nak jawab. Ya berani nak kemukakan gapo soalan hak tok guru ya tanya, ya berani nak ijabah, nak jawab apa. Kena tak kena kau dulu. Tapi sifat berani dia nak jawab. Hak sia ni nak ngelik belah dah. Ngelik kau dulu. Kau mana ni nampak. Nanti nak ngelik belah dah. Thailand dekat mana? Belakang suk Thailand. Sebab apa? Nak ngelik. Duk belakang so dah. Tu. Maka apabila dia jawab tak kena. Arak jawab tak kena. Tak mai tu. Dia kata khata. Wak kita suka ya. Tok guru tanya, "Madza tadhakun?" Mu suka apa? Suka apa? Mung tak kuasa nak jawab dah ke jawab, saya mu jawab. Mu suka pada apa? Pada apa mu suka? Mu ambil tarbiyah mana? Cuba tanya orang ngaji di negara Arab maju-maju, lagu ni sungguh dak ya tarbiyah. Tapi tempat kita sebab apa kita tak wani jawab soalan? Sebab apa? Nuh lagi dipunuh di keluarga nu lagi. Keluarga kita, anak kita jidik-jidik, cucu kita jidik-jidik, kalau buat apa tunjuk, kita tak Allah budak ni kacau tak. Kita tak wis semangat asam. Kalau masuk dalam bilik, jawab salah. Ajak orang ngejek main. Kalau bahasa Pak Tetaning kita panggil nyenye main. Jadi taruh di dalam dada, takut nak jawab. Rasa takut. Sebab tu dia duk jadi duk nak sorok sama tu. Jadi tak pakai kerja, jadi tak pakai pah kalau kita kecek. Sebab tarbiyah kita salah. Dengan sebab itu, cara kita tadi itu, nak buat lagu mana cara kita nak khilaf? Khilaf apabila ada perselisihan, ada perbantahan, ada perbincangan, pasti kena duduk di dalam kerap. Duduk di dalam, apa nama? Duduk dalam sistem. Sebab tu kalau kita tengok, umpama negeri maju kita ni negeri Malaysia, kalau ada perbincangan agama, bincang masalah agama, suka tak boleh suka. Dia kata nak sorak, suka tak boleh. Kamar dia nak tepuk tangan, tak boleh. Semua kena ada dia, nanti tanda kalah, gapo alasan kok mana kok tu. Itu cara. Barulah mereka boleh merdeka negeri mereka. Negeri mereka boleh merdeka kenapa? Kerana kemajuan akal fikiran yang mereka ngaji kena. Maka kita sebagai umat Islam nak kepada kekuatan, kena ngaji kena. Kalau kita ngaji tak kena, kita tak dapat tolong. Sebab tu Allah Jalla Jalaluh kata dalam ayat tadi, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa ada silah, khilaf. Sebab tu khilaf tadi itu benda yang mulazamah, benda yang nak lari tak lepas. Apabila kita tahu tak nak lari tak lepas, bagaimana kita nak khilaf? Di sini timbulnya satu ilmu pengetahuan. Timbulnya cara. Timbulnya tarbiyah. Timbulnya tunjuk ajar. Untuk nak kita khilaf, jadi kena. Cuma amo nak tambah. Khilaf ni benda pasti kena sama-sama ada bukti, ada alasan. Misal kata, mung baca wadduha. Aku nak baca wadduha. Dua-dua ni pada sebut tak serupa. Hak ni gini. Tapi membaca gini mu ada alasan. Membaca gini mu ada alasan dah. Mu turun lutut dulu, mu turun tangan dulu, tak kalau nak sujud ada alasan dah. Mu nak bangun bersemayam mu tekan tangan, buka gini ataupun mu nak kepal gini, mu ada alasan dah. Hak tu ada pendek. Kalau sama-sama ada alasan, itu dinamakan khilaf. Ingat molek. Sebab
Belakang daripada khilaf tu orang dok bubuh rengkok banyaknya celah tu. Benda tak ada dalil, benda tidak ada bukti, benda tidak ada asal, itu bukan benda khilaf. Itu apa panggil benda rengkaan yang tambah oleh agama. Kalau kita tak faham situ, kita gelap mata. Gelap mata sungguh. Seumpama kita raya pada masa kita ngaji masalah tar, banyak mana orang tak faham dalam negara kita dan Nusantara dengan cara umum kata goni ni bukan bid'ah. Banyak mana lagi orang kita kata kalau nak turut Nabi buat apa tak naik utah. Kalau nak turut Nabi buat apa pasal kipas angin, buat apa boh Kalau nak turut Nabi buat apa mengajar atas meja, mengajar atas risi. Kalau nak turut Nabi buat apa mengajar nada kitab, akik kitab gini. Ya Allah. Sebab mereka ni sini ni tak buka. Sebab itulah kita tadi itu cuba kita tengok apabila sini tak buka, kita siapa mana? Siapa mana orang kita? Ila aina wasalt? Pada mana kita siapa? Siapa ni gapo dia? Pongan hak kita. Pongan bagi ummah ni siapa gapo? Pongan bagi diri kena dosa dah. Kemudian pongan lepas pada hak kita buat untuk diri kerana Allah, kita buat untuk ummah kerana Allah. Mana dia? Mana bina kita? Mana perniagaan kita? Mana bab ekonomi kita? Mana bab pilih. So. Jangan kita duk bangga dengan perkara yang ada dalam sejarah saja. Lah. Kalau nak bangga benda ada dalam sejarah saja, Nabi Muhammad tak bangkit buat Masjid Nabawi naik mari. Padang Masjid Haram. Sebab Masjid Haram pia bina Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Masjid Haram naik tinggi, Haramil Makki, hormat sampai ke hari kiamat. Orang kafir tak boleh jejak situ. Tapi Nabi Muhammad SAW tak berhenti situ. Dia buat pula Haramil Madani. Untuk nak kata, hak aku ni, aku buat sini. Berapa ratus kilo ambil Mekah sampai Madinah. Mula-mula dia kena halau tu baik pada Makkah Mukarramah, pergi pada Taif. Orang Taif hakik buat gini. Dia pergi dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Harisah ala ma'azkur. Pergi dua orang ni. Pergi di Taif. Orang Taif tak terima. Orang Taif tak terima akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang Taif tu terima Nabi Muhammad, nascaya Masjid Nabawi duk Taif tu berapa kilo ya daripada Mekah pas itu. Tapi dengan sebab orang Taif tak terima awal marrah, mula-mula sekali, Nabi pergi lagi sampai ke Madinah beratus kilo lagi. Ambil Mekah sampai ke Madinah, taklah kata 500 kilo kita tak dengan cara umum-umum, tak sampai berdekat-dekat. Lagu mana ada sana? Haram. Apa mana haram? Tanah haram Nabi kita garis pula sekali lagi. Semaya dalam tu ganda pula. Orang mari dengan tanah padah. Untung bagi orang tinggal dunia berapa juta orang semaya atas mayat dia tu. Tak ada apa? Ada bukit. Tak ada apa? Ada orang isap okap. Tak ada apa? Ada pokok kayu gitu gini. Tapi tepat hak benar sejarah. Orang pakat teri kat letak atas sini orang hak tak terima Nabi mula-mula. Cuma orang palik kata Nabi kita sangat rahmat kepada ahli Taif. Dia harap kata anak cucu pun tak beriman tu masuk Islam. Hari ni Tuhan terima doa. Tak ada seka pun orang tak beriman. Hanya tu ya Facebook. Dengan sebab apa? Dengan sebab tarbiyah Nabi Muhammad SAW tak sewiduk saja. Kita tak boleh sama sekali nak duduk tempat tula. Gapo pun dengan kita? Nu orang tua kita buat siap dah. Apa orang tua kita buat? Duduk di dalam surat. Terkadang mari tunjuk sini bekas orang tua kita dulu. La ilaha illallah. Sekolah tu. Kita nak bawa ummah sampai situ. La abadan. Awak apa tak boleh nak pergi sampai ke jauh lagi. Kerana sini kita tak ada.
Cara kita nak bina Islam, cara kita nak akad umat Islam, hak Nabi Muhammad SAW tinggal mari kita. Dengan sebab itu, khilaf kena khilaf pasti. Tapi cara kita nak khilaf, tak dulu mula kaci mula-mula, dan atas itu asal amal syarah kita ambil di awal hingga akhir biiznillah taala. Kata khilaf hak dimaksud sama-sama ada dalil. Hak tak ada dalil itu rengkak mikrofon ni, meja ni, kipas angin ni, mutu kereta hadap luar pada masjid kita main ngaji, bukan rengkaan. Bahkan itu ialah masalihul mursalah yang Nabi kita Muhammad SAW buka bagi ini ummah untuk memajukan. Kalau kita berkursi ni, ya Allah, tak ada. Sebab tu saya kata 90% awam ni kalau siapa ilmu ni kepada mereka dengan cara sungguh, maju. Sebab nak maju tepat, kena maju orang tu dulu. Kalau kita tengok di Mekah ada nama, masa Nabi Ibrahim gitaknya Siti Hajar dengan Ismail, ada apa? La syai. Tak ada walaupun pokok kayu, tak ada walaupun mata air, telaga pun tak ada apa sekarang. Tapi dengan sebab tamadun, cara mikir Ibrahim, cara mikir Hajar dan anak dia Ismail, bina negara tu, siapakah jadilah? Allahu Akbar. Siapakah jadi orang masuk tubik tu tak boleh nak kata itu. Masjid masuk tubik, masuk tubik, masuk tubik. Kalau lepas orang tak pakai ihram juga masuk, lepas nak tawaf akan jijak mati situ. Itu nak masuk kena pakai ihram, tak pakai ihram barrah pek luar. Kau tak kira mutam ni tinggi setara mana, tak pakai ihram masuk. Hak apa tu? Kerana tak lain tak bukan nak wi pahal kata bina. Buat apa boleh bina? Kerana dia pahal Islam kena. Dia tak ada pak tolak. Nabi Ibrahim AS teh nak bakit, kalulah nak tak sewak apa sekarang. Bakit tu ada. Kata setengah dalam ahli sejarah, orang tak asah bagi Kaabah itu Adam AS. Mari Nabi Ibrahim dengan Ismail akadkan Kaabah semula di atas kawaid hak asal. Kalulah Nabi Ibrahim pahal tak kena Islam. Nabi Ibrahim agama Islam. Hai. Agama Islam Ibrahim. Asuk buat mu ni kecek Islam. Hai, ya Yahudi. Nasara tak ada, ya Nasara. Tak. Keputusan bukan kala demo, bukan kala kita. Keputusan kalamullah jalla jalaluh. Qala Allah jalla jalaluh, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, bahkan dia adalah orang yang berpegang dengan agama Islam, bukan orang yang menyekutu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buat. Ini cara kita nak khilaf. Khilaf dalam Quran. Sebab itulah apabila kita mengaji kitab ni, insya-Allah orang ni nak baca bismillah derah, kita boleh semaya belakang dia. Orang ni baca bismillah qahar, kita boleh semaya belakang dia. Orang ni baca kunut, kita boleh semaya. Orang ni tak baca, tak ada masalah. Orang ni sapuh atas tuking, tak ada masalah. Orang ni tak sapuh, nak pecah tuking, tak apa. Ya ada khilaf cara dia. Ni setengah-setengah, maaf kita nak sebut. So, satu perkara. Orang pergi di Mekah, pergi di Mina, malam haji itu, ada setengah qasar semaya serta jamu. Ada setengah nak itmam semaya, tak se qasar, tak se jamu. Tahu ke tak? Pecah duk jadi gini umat Islam. Siapakah naik se kunsan hadu gi mari. Cabut tontu. Aku tak seduk dengan mung ni mubtadi'. La ilaha illallah. Sedangkan apabila kita turun kepada lain rakyat sikit, hak qasar serta jamak perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak jamak tak ada qasar, sabit daripada Uthman bin Affan. Ada mun dak royak, hak Nabi dengan hak Uthman hak mana molek? Atau nak kecek sebab Nabi buka ruang dah. Di sini cara kita. Kita nak pegang hak kena sungguh,
hak sah tak boleh nak khilaf tak apa. Seperti hak sah tak boleh nak khilaf, Allah Ta'ala tertinggi zat dia di atas aras, tercerai dia daripada aras, hak tu tak ada khilaf. Barang siapa khilaf masalah tu, maka jatuh agama. Hak tu tak khilaf. Qira'ah kalam Allah, makna serta lafaz. Kalau siapa dia khilaf, jatuh agama. Ini khilaf tak boleh. Awal-awal khalifah bagi Nabi, Abu Bakar dan Umar diiringi. Siapa dia khilaf, jatuh agama. Satu bab tak boleh nak khilaf. Bab masalah fiqh sama-sama ada dalil, khilaf lagi. Cuma kalau masjid kita tak dah. Masjid amma nak baca bismillah ke. Siapa dia nak naik semaya, baca bismillah ke. Tu unai-unai dia. Tak ada masalah. Sebab negara kita bebas. Lagi paksa tak boleh. Supaya diperlis. Cuba pergi semaya subuh tengok. Ada masjid baca kunut tak ada ikat bojeh pun. Tapi muka kora negeri dia, kod mai negeri dia tak baca kunut. Tak baca dengan baca, kilahuma ada dalil dua-dua. Makkatul Mukarramah, mazhab rasmi apa dia? Hambali. Tiap-tiap tok qadi, tok peti, tok imam kena Hambali. Bukan Wahabi. Wahabi tak ada apa. Wahabi orang tak ni tu. Orang pasal kata rumah mutu, ramai dia panggil nak bergocong. Pasal tu. Hambali, memang Hambali. Dia tahu tak mazhab lain? Tahu. Tapi rasmi mazhab Hambali. Maka apabila dia semaya macam bismillah kau, tak ada apa. Tak ada payah, tak ada masalah. Makkatul Mukarramah. Rasmi tepat dia, akidah tuhum, akidah dia, akidah salah. Berimej sebagaimana orang salah berimej. Dia salah. Mula-mula Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Pak, kalau orang tanya, nak tua salah, dia ketua, Nabi Muhammad SAW ketua. Kamar dia sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, imam-imam pak semua duduk letu belakang. Aku nak tua tu. Lepas tu turut bukan mulut. Ada dengan kitab, ada dengan jamin ni, ada dengan syarah cukup lekat. Nanti ikuti tiap-tiap malam dalam majlis ilmi kita ada syarah bihawa dah tu. Bukan kata salah, hak pesing tak tahu main mana tu bukan. Cuma memang dia kata dia nak pergi mazhab salah. Soal di maktabah dia semua tak bolehkah nak jual kitab-kitab orang mazhab khalah? Boleh, ada apa? Tapi kita dah dengar di telinga, kitab-kitab ulama kita khalah nyukutik botol sapah habis dia kata. Kalau botol sapah kita tak kena belanja, pakai kutik botol sapah buat kelik. Kitab molek-molek botol sapah belaka, mana ada? Kitab tempat dia ni mahal 40 berdeh. Kalau tak ada 10,000 leka cek tak kaca nak beli kitab pak ya mahal. Nak beli kitab ke 5 sen. Hani yang nak wipah. Kalau gitu, cara kita nak khilaf pasti kena khilaf sama-sama ada dalil. Ada pun tak ada dalil, ini bukan khilaf. Sebab tu kita nak ngaji dalam kitab ni boleh dua. Habis dah masuk, iaitu satu, bagaimana kita nak khilaf dan khilaf hak sungguh. So situ. Kamar dia kita nak pecek hak orang duk kata khilaf bukan khilaf, kita nak wei tubih hati. Nak wei apa? Hak ni bukan khilaf nah. Hak ni rangka jaga-jaga jadi buat kerja, takut dahaga akhirat esok tak boleh makannya air daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sekadar inilah dulu. Pada hisah lagi akan datang kita akan mula dah kitab kita pada halaman 15 biidznillah taala. Sekadar ini malam ni aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.